Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua kepada kawan-kawan. Okey, saya harap tuan-tuan semua sihat sejahtera. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Cik Pia sendiri kerana sudi buat sesi live macam ni kan, sesi temu ramah. Biasanya saya yang buat sesi temu ramah ni, tapi tiba-tiba first time ada orang yang nak buat live ni untuk apa ni kita panggil interview saya. Biasanya saya shock sendiri, interview diri sendiri. Kali ni adalah orang interview saya, Alhamdulillah. Okey, jadi saya kenalkan, nama saya Hafiz Arif. Mungkin ada yang belum mengenali. Saya merupakan anak sulung kepada 5 orang adik-beradik dan umur saya sudah pun tua lah. Sudah masuk 30 tahun, 30-an lah. Dan background saya ini asalnya belajar di UTM Skudai, okey, di diploma di UTM KL dan degree di UTM Skudai. Dan selepas itu saya mula melibatkan diri saya dalam bidang perniagaan tu pada usia lepasan SPM lagi. Saya ingat lagi masa tu saya dah mula niaga jual air dekat depan sekolah. Lepas tu saya berniaga jual buku. Lepas tu masa saya belajar pun saya ada mencuba beberapa perniagaan. Kalau nama perniagaan ni maknanya bukanlah perniagaan besar pun. Maksud saya benda kecil-kecil lah. Jual kerepek depan bank. Itu saya lah dulu. Kalau selalu siapa yang pernah pergi Maybank dekat Rawang tu, dulu saya selalu niaga kerepek dekat situ. Dan macam-macam bisnes lain. Ada jual apa ni kita panggil ubat minda lah, apalah, macam-macam lah, ada 5-6 jenis bisnes lah. Selepas tu barulah pada 2014 bulan November tu, takdir Tuhan tu dipertemukan satu peluang lah. Nama peluang tu adalah peluang jual SIM card Tun Wow ni. Dan ada dengan berbekalkan sedikit pengalaman kecil jual-jual barang tu, saya cuba apply kan dalam bisnes Tun Wow ni. Awal-awal susah lah, macam Cik Pia pernah cakap saya kan, niche bisnes berbeza kan, yang betul lah. Kemudian itulah sehingga sekarang, daripada 2014 November sehinggalah sekarang 2020. Kira cukup bulan November ni cukuplah hari jadi saya yang ke-6 tahun. Betul, Tuan Syaril ada komen, jual antivirus. Ini antara kawan-kawan saya dululah masa saya belajar dulu. Ni Tuan Syaril ni dia orang hebat ni. Saya pun ikut dia dulu. Jual antivirus lah, format laptop lah. Dulu saya ni suka main futsal. Baju jersey tu pun saya buat jual. Senang cerita, apa-apa benda yang boleh tambahkan duit poket saya tanpa saya perlu minta bantuan daripada mak ayah saya dulu untuk saya survive diri sendiri. Itu benda yang saya buat. Masa saya habis grad tu, bulan 11 tu, saya lepas grad tu, saya memang mencari satu peluang lah yang saya boleh buat duit kan. Cuma saya tak tahu apalah peluang yang aku boleh buat duit ni. Cuma masa sebelum saya mula jumpa peluang ni, dulu saya pernah niaga macam buat sale jual buku lah. Pergi dekat macam kedai-kedai lah dekat kompleks kerajaan ke kan, untuk supply kan macam alat-alat tulis macam tu lah. Dulu ada juga. Lepas tu ikut kawan pergi jual buku kat sekolah. Lepas tu saya berhenti, saya kerja pun tak boleh juga. Cuma saya minat niaga. Tapi saya minat perniagaan tu yang jenis yang tak memenatkan lah. Dulu saya selalu buat jual barang kan. Hari-hari kalau jual barang dapat untung. Esok jual barang dapat untung. Macam saya jual buku tu, pagi-pagi lepas subuh je pergi keluar. Kalau tak ada keluar tu, tak ada untung. Kalau tak esok rehat, income pun rehat. Jadi dari situlah tercetusnya satu idea tu, yang mana ada tak satu peluang yang aku ni kerja sekali je aku dapat untung berkali-kali. Masa tu lah detik dia. Mulalah search dekat Facebook kan. Search kat Facebook lah, cari-cari. Lepas tu terjumpa satu post tu. Nama post tu tak silap saya daripada post Azizi Ali. Saya rasa ramai orang kenal lah. Apa ni kita panggil Sifu Kewangan tu kan. Jadi saya jumpa, dia tulis dekat dia punya post kat FB Ads dia tu. Dia tulis jana pendapatan pasif seumur hidup. Ataupun lebih kurang macam tu lah. Dia tulis buat duit seumur hidup. Lebih kurang macam tu. Yang penting ada ayat seumur hidup tu. Tak silap saya. Saya tahu klik lah, saya cakap, apa benda yang boleh dapat duit seumur hidup ni kan. Baca, ush. Rupanya jual SIM card. Kita jual SIM card, orang top up kita dapat duit. Jadi daripada situ saya fikir, orang akan guna handphone lama kan. Jadi daripada situ,
Maknanya benda ni kita jual sekali, kalau orang top up tu sampai sampai bila-bila kita dapat duit. Dari situlah saya mula teringat balik, ada dulu kawan saya pada bulan 2 dia pernah ajak dulu saya buat benda ni. Saya terus kontak dia, nama dia Naim Ashari. Saya rasa ramai kenal lah. So daripada situlah jumpa dia malam tu, dia cerita. Malam tu tak boleh tidur lah, terus. Kawan-kawan semua, sudah tentulah kita akan menghadapi banyak sangat cabaran. Bukan saja rakan-rakan semua yang sudah menonton live ni, jika rakan-rakan ada menjalankan apa-apa saja perniagaan sekalipun, saya juga tak terkecuali daripada cabaran. Saya bukan Tuhan, saya pun manusia biasa juga. Mesti setiap daripada kita pasti akan dapat juga cabaran. Mesti kita akan temui cabaran. Banyak ke sikit ke, dia tetap cabaran. Tak ada cabaran ni, ibaratnya dalam makanan tu dia tak ada garam lah. Macam tu. Okay. Macam saya, peringkat awal dulu, masa awal saya nak mulakan bisnes pun, pertama sekali dah ada cabaran daripada family kan. Support daripada family. Biasalah. Bila belajar 6 tahun sampai dapat degree kan. Dapat first class dulu dalam degree, tiba-tiba saya ambil keputusan nak jual SIM card. Jadi apa perasaan family dulu? Mereka memang support, tapi sebenarnya dalam hati mereka tu menunjukkan mereka ni kurang support kita. Itu biasa. Jika rakan-rakan semua menghadapi masalah kurang support daripada family ataupun kawan-kawan, benda itu adalah perkara normal. Okey, sama juga seperti saya. Saya pun dulu menghadapi masalah yang sama. Kurang support daripada family. Bila buat je, mesti mak akan nasihat, pergilah cari kerja. Boleh je kan kerja sambil buat. Tapi saya pilih saya nak buat bisnes ni full time. Tapi biasalah support daripada mak bapak kan. Dulu bapak saya pun pada peringkat awal bukannya tukar SIM card terus. Jadi itu cabaran. Cabaran tu pertama sekali daripada family pun ada. Kawan mula jauhkan diri daripada kita. Biasalah bila mulakan perniagaan, lagi-lagi bisnes-bisnes yang macam ni, nak kena ajak orang guna produk kita lah apa kan. Jadi kawan pun mula jauhkan diri daripada kita kan. Okey, sering kita dipandang lekeh ataupun dipandang rendah oleh orang lain. Benda ni biasa tuan-tuan. Okey, sebab kita kena tahu, bukannya kadang-kadang saya nak memperbetulkan mindset tuan-tuan. Bila orang ni memperkecilkan kita ataupun kawan-kawan kita tak nak support, saudara mara kita, jiran-jiran kita melarikan diri daripada kita, tak nak support, ataupun family kita tak nak support, sebenarnya bukan mereka nak lihat kita jatuh. Okey, kita kena berfikir daripada sudut positif. Mereka bukan tak nak kita jatuh, tapi mereka tengok kita ni jadi diri kita yang bukan sebenar punya diri kita. Faham tak? Selama ni mereka kenal kita dengan A, dengan attitude A, dengan sikap A, dengan perangai A. Tiba-tiba bila kita buat bisnes, kita mula berubah sikap jadi B. Tak pernah kita ni promote dekat Facebook, tiba-tiba kita promote. Tak pernah selama ni kita call dia, tiba-tiba kita call dia. Tak pernah selama ni kita ni nak jadi orang yang fikir masa depan, tiba-tiba kita fikir masa depan. Jadi mereka rasa kita lain, attitude kita lain. Jadi sebab itulah mereka menjauhkan diri daripada kita. Sebab apa? Sebab dia merasakan kita bukan seperti yang mereka rasa. Jadi itu sebab mereka kurang support, itu sebab mereka menjauhkan diri. Tonton jangan fikir bila tuan-tuan buat bisnes je kawan tak nak support. Bukan itu. Itu tonton fikir daripada sudut negatif. Sudut positifnya sebenarnya kita mula jadi diri kita lain. Dan kita perlu tahu, bila kita mula jadikan diri kita tu lain, bermaksud kita hendak perbaiki diri kita tu kepada benda lain. Kan kita selalu dengar orang kata kan, kalau kita nak dapatkan satu hasil yang tak pernah kita dapat, kita kena buat satu kerja yang tak pernah kita buat. So inilah proses yang kita sedang lalui sekarang. Faham tak? Maksudnya bila kita buat satu benda yang kita tak pernah buat, tak pernah pun selama ni kita call member-member kita ajak minum kan. Kita pun tak rapat dengan dia. Tak pernah pun selama ni tiba-tiba diri kita ni nak pakai kod lah, nak cerita masa depan lah, nak cerita pasal bisnes produk ni bagus. Selama ni kita tak pernah pun promote produk. Condemn produk orang ada lah. Tiba-tiba kita jadi orang lain. Sebab itulah kawan-kawan kita mula menjauhkan dia. Sebab kita tak sama seperti yang mereka anggap. Jadi kita kena ambil benda ni daripada sudut positif. Kita kena terima hakikat. Dan jika kita betul-betul nak ubah hidup, kita kena terima perubahan tersebut. Untuk dapatkan hasil yang berbeza dan tak pernah kita dapat, kita juga kena buat satu benda yang kita tak pernah buat. Jadi ini adalah satu proses tuan-tuan. Jangan takut. Benda ni biasa saja. Okey? Dan pada masa yang sama, cabaran saya daripada kawan, support daripada family, benda ni biasa. Dan cabaran yang lain seperti commercial pada peringkat awal tu memang kecil lah. Kalau kawan-kawan ni buat bisnes jual SIM card, macam saya ni saya jual SIM card, penjual SIM card jalanan lah kan. Pada peringkat awal, jangan pelik jika komisen tuan-tuan semua kecil. Ini adalah biasa dan ini adalah normal.
Sebab apa saya kata macam tu? Sebab dulu pada bulan pertama, saya buat kerja jual SIM card ni bagai nak gila. Pergi pagi, tak nampak matahari, balik tak nampak matahari. Kan? Mak saya pergi kerja pun tak nampak saya, balik kerja pun tak nampak saya. Kan? Tukar masa dia. Tapi bulan pertama komisen saya RM53.30. Tuan-tuan bayangkan kalau kerja sebulan cukup 1 bulan kerja gaji RM53. Zaman bila orang kerja gaji RM53? Tak ada kan? Sama juga macam tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat bisnes ni, tuan-tuan akan nampak perbezaan. Bulan pertama memang, bulan kedua komisen dia kecil. Masuk bulan kedua komisen saya 180 sahaja. Masuk bulan ketiga, saya punya pendapatan tu lebih kurang dalam 500. Lepas tu masuk 800, 1000 lebih. Dia main masa. Mungkin 5 bulan, 6 bulan baru kita akan rasa pendapatan tu besar. Ini bisnes saya lah. Saya jual SIM card kan. Okay. Jadi pada peringkat awal, kalau tuan-tuan mula melibatkan diri dalam bisnes jual SIM card, memang tuan-tuan akan rasa pendapatan tu pada peringkat awal ni dia kecil. Tapi percayalah, satu masa dia akan besar. Cuma cabaran dia, komisen pada peringkat awal kecil. Dan untung kecil. Cuma kita, cabaran dia memang untung kecil, komisen kecil pada peringkat awal. Kita nak usaha, nak jumpa orang, nak ceritakan orang pada kelebihan SIM card ni bukannya mudah kan. Sebab SIM card ini dia berbeza dengan SIM card lain. Tiba-tiba kita cerita SIM card ini ada hairat kematian, SIM card ni ada voucher point. Orang kata kita gila. Mana ada SIM card macam ni? Kan? Jadi proses kita nak mempercayakan orang tu, proses kita nak bagi orang percaya dengan kita tu, benda ni makan masa. Jadi memang kita kena bersabar. Jadi ini adalah cabaran lah. Peringkat awal yang saya hadapi dan saya yakin sekarang tuan-tuan akan mengalami cabaran-cabaran tersebut. Support daripada family, kawan, sering dipandang rendah kan. Okay. Apa lagi saya cakap tadi, komisen pada peringkat awal kecil, susah nak jumpa orang, nak cerita. Benda ni adalah satu proses. Ini adalah cabaran-cabaran yang saya hadapi dulu. Rakan-rakan nak guna SIM card Tone Wow tapi nak kekalkan nombor lama sedia dia, boleh, tak ada masalah. Tak ada apa-apa cas tambahan pun. Sama je, SIM card bermula dengan RM10. RM10 je tuan-tuan keluar untuk gunakan SIM card yang ada 7 kelebihan ni. Rokok pun RM17 tuan-tuan. Rokok pun RM17. Try lah RM10 pakai SIM card Tone Wow. Jadi jika rakan-rakan ni yang dah blacklist tapi nak kekalkan nombor lama blacklist, tak boleh lah. Kenalah settlekan blacklist tu dulu dengan telco lama. Tapi kalau tuan-tuan ni memang dah blacklist tapi nak guna SIM card Tone Wow, nak pakai nombor baru, boleh, tak ada masalah. Ni ada juga orang yang saya tengok ni, dia ada tanya, kalau top up RM5 berapa komisen kita dapat? Kita dapat daripada 4% sampai 10%. Kalau dia top up RM5, kita dapatlah 50 sen. Kalau dia top up RM1, kita dapatlah 10 sen. Kalau ada top up RM1 lah. Dia sudah pun beroperasi 10 tahun lamanya. Daripada 2010 lagi. Mungkin tuan-tuan je yang tak perasan. Dia dah 10 tahun dah. Dan dia membayar sekitar dalam 3 ke 4 juta sebulan kepada seluruh ejen-ejen dia yang aktif mendaftar-daftarkan orang ni. Okey? Termasuk saya. Bayangkan 3 ke 4 juta sebulan, 100,000 baru saya. Orang lain, ramai lagi tuan-tuan. Ada orang yang dibayar 300,000 sebulan pun ada. Kalau tuan-tuan tak percaya, boleh pergi YouTube, tulis saja Mazlan Abbas ke apa ke, ramai lagi orang yang pendapatan yang banyak. Okey? Dan pada masa yang sama juga untuk pengetahuan rakan-rakan, kalau tuan-tuan tanya tentang status patuh syariah ke apa, jangan risau. Telah pun mendapat pengiktirafan patuh syariah. Okey, daripada Amani Advisor. Jadi jangan risau, boleh mendaftar orang, boleh mengajak orang guna SIM card ni dengan aman dan damai. Hidup kita sentiasa halal, jangan risau. Yalah, adat dalam perniagaan tu kita tak boleh nak tiru semua orang kan. Kadang-kadang bila kita buat satu bisnes tu, ada orang dia naik dengan cara menjatuhkan orang lain, ada orang dia naik dengan cara yang baik, ada orang naik dengan cara yang jahat, ada orang naik dengan cara yang licik kan. Tapi kita ni sebagai seorang, kita panggil ni, kita ni hamba je kan. Kita buat bisnes ni bukannya kita nak kaya tu sampai bila-bila. Kita ni hidup sementara je. Jadi bila kita buat bisnes tu, kita buatlah dengan cara yang baik. Dalam perniagaan ni rakan-rakan, bukannya kita ni nak naik ni hanya dengan cara menjatuhkan orang. Kalau kita nak naik ni, banyak lagi cara selain daripada cara dengan jatuhkan orang kan. Jadi apabila kita buat bisnes ni, tak semestinya kita nak naik, kita kena jatuhkan pesaing-pesaing kita yang lain. Kalau pesaing-pesaing kita buat benda tersebut, tak semestinya kita kena ikut dia.
Contoh, apabila kita niagakan SIM card, tak perlu rasanya kita nak kena banding-bandingkan dengan kenapa telco yang lain teruk, kenapa telco yang ini. Selama saya cerita kepada rakan-rakan tentang 7 kelebihan SIM card, ada tak saya bandingkan dengan SIM card lain? Saya tak pernah sibuk pun saya cakap, SIM card yang ni bagi duit, SIM card yang ni bagi tak cabutan. SIM card tak ada, saya tak pernah persoalkan pun. Sebab kita hanya fokus kepada produk kita sahaja. Kita fokus kepada produk kita pun, jangan risau, tak miskin pun. Kalau kita hanya fokus kepada produk kita, kita tak membandingkan dan tak mengutuk pada produk-produk lain. Tak ada masalah tuan-tuan. Dalam perniagaan, adat, biasalah. Kadang-kadang ada kawan yang mungkin menyokong kita pada peringkat awal, ada ejen-ejen rangkaian kita yang menyokong pada peringkat awal, akhirnya mereka backstep kita. Itu adalah lumrah dalam perniagaan. Saya juga pernah mengalami situasi yang sama. Kadang-kadang menyokong, kadang-kadang tikam belakang. Jadi kita ni sebagai ejen yang, kita ni sebagai orang yang telus, kita niaga kan, kita buat bisnes. Benda itu adalah satu proses tuan-tuan. Benda itu adalah satu proses. Jadi apabila terjadi benda ni, kita kena fikir daripada sudut positif. Dalam bisnes, semua orang akan melalui proses yang sama. Okey, biasalah jatuh-menjatuhkan. Cuma kita jangan jatuhkan. Kalau dia menjatuhkan kita pun, kita tak ada masalah. Kita jangan menjatuhkan dia. Walaupun orang tengok kita dijatuhkan, walaupun orang tengok kita daripada sudut kita yang teruk ataupun orang menjatuhkan kita. Rakan-rakan, di media sosial ni, ramai orang yang sudah matang. Orang sendiri yang akan tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Apabila kita mempromosikan satu produk, kalau kita sibuk asal nak menjatuhkan produk orang lain, orang dah meluat. Orang suka tengok apabila kita mempromosikan satu produk, apabila kita naikkan diri kita, kita maju dalam bisnes kita dengan cara yang baik, semua orang suka. Orang tak suka kita buat marketing dengan cara nak viral, dengan cara-cara yang tak sioman dan sebagainya kan. Jadi kita buat cara yang biasa. Okey, saya buat perniagaan ni tak pernah pun saya menggunakan cara-cara yang apa ni kita panggil, orang kata cara tak betul ke apa ke. Tak ada masalah. Boleh naik, it's okay. Sebab kita naik atas sebab kita usaha rajin. Kita doa kan, usaha rajin, sentiasa berusaha, tak putus asa, sabar. Kita boleh naik. Tak semestinya kita boleh naik dengan guna cara-cara yang singkat begitu kan. Kadang-kadang orang buat cara macam ni sebab dia nak naik secara singkat. Tak perlu risau tuan-tuan. Market kita takkan putus dalam bisnes ni. Apabila tuan-tuan mencuburi dalam satu perniagaan Tuan Wow ni adalah satu bisnes telco. Kita ni ibarat macam company-company telco yang lain macam Celcom, Maxis, Digi, U-Mobile dan sebagainya. Mereka ni adalah sebuah company telco. Cuma mereka ada kelebihan daripada segi financial. Mereka ada pencawang sendiri, mereka ada semua kedai-kedai tu, kedai-kedai top up mereka sendiri. Kita tak ada semua tu. Kita hanya ejen saja. Ajak orang guna SIM card kita dan company akan bayar kita. Kita hanya ejen dapat daripada sebahagian komisen. Tapi kita ni ibarat buat bisnes telco seperti mereka. Cuma kita punya kos tak besar. Tak ada pencawang, tak ada bayar staff beratus-ratus orang, tak ada. Okey? Kita orang top up pun di mana-mana kedai top up. Kita tak perlu bayar pun staff-staff yang jaga orang yang kedai jaga top up tu. Okey, jadi tuan-tuan tak perlu risau. Dalam bisnes kita, market takkan tepu. Selagi orang gunakan handphone, selagi tu market kita takkan habis. Jadi kita boleh saja mempromosikan dengan cara yang baik. Tak apa, lambat atau cepat tu is okay, no problem. Untuk saya sampai ke tahap ni, saya memerlukan masa lebih kurang 5 ke 6 tahun. Lebih baik saya habiskan masa saya 5 ke 6 tahun daripada saya tunggu umur 50 ataupun 60 tahun untuk saya dapatkan duit pencen. Sekarang sudah pun pencen. Kan? Sekarang umur kita boleh pencen awal. Cuma kita kena bergerak awal. Okey. Untuk rakan-rakan yang mungkin bertanya kan, mungkin adalah contoh macam Cik Sofia tadi ada bagi tahu kan. Ada orang kata mungkin bisnes ni kalau keuntungan dia 10%, kalau orang top up RM5 dapat 50 sen. Kalau orang top up RM10 dapat RM1. Bila nak kaya? Bila nak dapat satu pendapatan yang besar? Kiraan dia bukan macam tu tuan-tuan. Kiraan dia berbeza. Kiraan dia di mana? Hari ni mungkin kita berjaya daftarkan 5 orang. Bulan depan kita berjaya daftarkan 5 orang. Orang yang kita dah daftarkan 5 orang pada bulan lepas tu, mereka akan terus guna handphone, mereka akan terus top up. Di situ kita dah dapat satu pendapatan yang tetap. Kita dah dapat satu pendapatan yang pasif. Setiap bulan dia akan dapat. Kita tambah lagi pengguna yang baru. Kita tambah lagi pengguna yang baru setiap bulan konsisten. Lama-lama komisen itu yang kekal akan sedia kekal, yang tambah akan bersedia bertambah. Jadi pendapatan kita makin lama makin naik, makin naik, makin naik. Satu masa tuan-tuan, dia takkan berhenti. Percayalah kata saya. Seperti mana yang saya rasa. Okey, cuma kita kena bermula daripada kecil dahulu. Dia memang kena bermula daripada kecil dahulu. Saya dulu bermula dengan komisen RM53 saja.
Okey. Tapi saya pun tak duga di mana pada tahun 2020 kita boleh dapat satu pendapatan yang sangat besar. Padahal saya jual SIM card RM10 saja. Saya tak ada office. Office pun tak ada, saya ada rumah aja. Rumah saya lah office saya. Saya tak ada staff ribuan orang. Saya tak ada staff ratusan orang, puluh orang, tak ada. Saya tak ada staff pun. Saya tak ada bayar KWSP staff pun. Daripada dulu, tahun 2014 sampai sekarang tahun 2020, kerja saya promote dekat handphone saja. Okay? Saya tak perlu pakai kod. Saya tak perlu ada kerusi mewah ataupun meja mewah, office mewah, tak ada. Tapi pendapatan saya seperti orang yang buat bisnes besar. Okey, saya tunjukkan ada beberapa pendapatan yang saya tunjukkan. Okey, contoh saya tunjukkan. Ini adalah pendapatan bulan Mei. Okey, kalau tuan-tuan tengok, ini bulan Mei. Ini adalah satu akaun. Okey, sebahagian daripada akaun yang saya tunjukkan. Di sini tuan-tuan tengok, top up yang saya buat adalah hanya RM100 saja. Okey, tapi pendapatan saya terima lebih kurang adalah RM43,000. Pendapatan RM43,000 ni, ini adalah pendapatan orang top up tau. Ini orang top up. Ini bukan saya jual SIM card. Katakanlah kalau saya tak jual sekeping SIM card sekalipun, saya tak jual sekeping SIM card sekalipun, tak ada isu. Pendapatan tu tetap masuk. Sebab apa? Ini adalah pendapatan orang top up. Pelanggan-pelanggan saya top up. Kalau bulan depan dia top up, saya dapat lagi. Walaupun saya tak jual sekeping SIM card. Sebab apa? Sebab pendapatan kita adalah daripada penggunaan manusia, bukan daripada penjualan. Kita bukan jual SIM card sebenarnya. Kita dapat pendapatan daripada penggunaan manusia. Manusia akan guna handphone sampai bila? Sampai bila-bila. Maknanya setiap bulan dia top up, setiap bulan kita akan dapat duit. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, ini adalah bulan Mei. Saya tunjuk pula untuk bulan Jun. Okey. Walaupun saya tak jual sekeping SIM card apa pun, dia tetap naik juga. Dia jadi RM46,000. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, ini adalah bulan Julai. Untuk bulan ni, tahun 2020. Pendapatan dia lebih kurang hampir RM9,000. Pendapatan RM9,000 ni, ini adalah update untuk 5 hari bulan. 8,000, hampir 9,000. 5 hari, saya dapat 9,000. Bermaksudnya dekat sini rakan-rakan, kalau saya tak jual SIM card pun, dalam masa 5 hari, dah 9,000 company bayar saya. Sebab apa? Sebab orang top up. Bayangkan tuan-tuan, satu hari ibarat macam 1,500. Ini komisen orang top up. Hari ni saya pergi Mitsui. Saya pergi beli barang dengan wife saya, pergi barang dapur ke apa, tengok kan. Saya tak promote pun hari ni, tak sempat nak promote. Cik Pia buat live dengan saya pun saya tergesa-gesa. Tapi saya tengok hari ni ada orang top up, masuk berapa? 1,500. Sebab apa? Orang top up. Jadi sampai bila orang top up tuan-tuan? Boleh tak saya call satu-satu? Jangan top up, jangan top up. Boleh? Tak boleh. Jadi inilah kita panggil pendapatan pasif. Nak dapatkan hasil macam ni tuan-tuan, saya terpaksa bersabar dan bertahan dalam masa 5 tahun. Jadi ini adalah potensi dalam bisnes tingkat Tuan Wow. Untuk saya dapatkan hasil-hasil macam ni, saya tak perlu gunakan dengan kaedah buruk dengan memburukkan telco-telco lain. Tak boleh. Kita stand dengan kita punya our own feed. Kita promote dengan apa produk yang kita ada. Tiada masalah tuan-tuan kalau produk lain menggunakan point unlimited dan sebagainya. It's okay. Tak semua orang perlukan unlimited pun. Saya pun tak perlukan unlimited. Saya perlukan data yang mencukupi. Kalau orang kata orang menggunakan promote itu, promote ini, promote itu, biarkan dia, tak ada masalah. Tak perlu burukkan dia. Okey, kita promote dengan apa barang yang kita ada. Jadi tak ada masalah tuan-tuan. Semua orang boleh berjaya. Yang penting gunakan dengan kaedah yang baik dan kena sabarlah, kena konsisten. Rakan-rakan berminat untuk memulakan perniagaan Tuan Wow ni, tuan-tuan kena tahu. Jika kawan-kawan nak memulakan perniagaan Tuan Wow ni, kawan-kawan kena menjadi pengguna SIM card Tuan Wow dahulu. Itu adalah syarat pertama. Kalau tuan-tuan, ada orang tanya, tak boleh ke kalau saya tak jadi pengguna SIM card Tuan Wow? Tak boleh, memang tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau tuan-tuan tak jadi pengguna SIM card Tuan Wow, macam mana tuan-tuan nak dapat ID tuan-tuan sendiri? ID ini kita dapat secara percuma. ID ni ibarat macam ID referral kita lah. Kita akan dapat secara percuma apabila kita daftar sebagai pengguna SIM card Tuan Wow. So bila kita dah dapat pengguna SIM card Tuan Wow, kita akan ada ID kita, baru kita boleh ajak orang lain untuk guna SIM card ini dan kita aktifkan SIM card dia, kita daftarkan SIM card dia dengan letakkan ID referral kita. Barulah setiap kali orang tu top up, syarikat akan bayar kita commission. Berapa? Antara 4 ke 10%. Setiap kali dia top up, tak kira lah dia top up di mana saja dia berada, kita akan tetap dapat commission. Dia tak boleh lari mana tuan-tuan. Kalau dia pindah Sabah ke, dia pindah Perlis ke, dia pindah Selangor ke, as long kat situ dia top up DG, SIM card Tuan Wow, tuan-tuan duduk rumah dapat duit.
Ini maksud saya. Jadi untuk tuan-tuan memulakan perniagaan ni, tuan-tuan kena mendaftar sebagai seorang pengguna singkat Tuan Wow dahulu. Ada ID referral, baru tuan-tuan boleh ajak orang guna singkat Tuan Wow. Cuma syarat yang kedua, belilah singkat ekstra. Tuan-tuan cerita sampai berbuih mulut, orang tu nak, tiba-tiba singkat tak ada, tak gunalah. Kenalah ada produk. Kita nak niaga pisang goreng, katakan. Nak niaga ni cakap boleh kan. Tiba-tiba kita kat meja tu ada pisang goreng tu seketul untuk kita makan. Pisangnya tak ada untuk kita jual. Macam mana? Kenalah ada barangnya. So kita kena ada singkat ekstra juga untuk kita memulakan bisnes ni. Okey. Jadi tuan-tuan nampak tak dalam perniagaan ni sangat sempoi, sangat mudah. Di mana kita jadi pengguna bayar RM10 pun kita dah boleh mulakan perniagaan. Cuba tuan-tuan fikir apa perniagaan yang boleh tuan-tuan mulakan dengan modal RM10. Saya rasa antara salah satu, mungkin ada yang lain, tapi salah satunya adalah Tuan Wow. Dan Tuan Wow ni ada kelebihan yang mana dia berikan tuan-tuan pendapatan yang tak akan berhenti lah setiap kali orang top up. Tuan-tuan tak payah pening kepala. Katakanlah kalau tuan-tuan tak nak langsung buat bisnes ni, tapi tuan-tuan nak daftarkan ahli keluarga saja, boleh. Daftar sebagai seorang pengguna, lepas tu tuan-tuan daftarkan semua ahli keluarga tuan-tuan guna singkat ni. Katakanlah tuan-tuan daftarkan 10 orang. Mak, ayah, acik, bancik, nenek, atuk, apa semualah, anak apa semua kan. 10 orang. Setiap seorang top up RM10, RM50. Dapat seorang RM5 commission. Dah dapat RM50. Tiap-tiap bulan dia top up, tiap-tiap bulan RM50 masuk dalam Mycombank. Kan ini kita panggil duit percuma. Betul tak? Ini duit percuma. Tapi tak ramai orang ambil kesempatan benda ni. Macam kalau melalui tim saya ni, adalah saya sediakan benda tu. Biasanya saya akan sediakan 3 benda lah. Satu, saya sediakan knowledge dan ada guide lah. Knowledge tentang apa benda yang dia perlu mulakan bisnes ni kan. Info-info yang dia perlu tahu untuk dia mulakan bisnes. Contoh, dia kena tahu cara daftar. Cara daftarkan orang macam mana. Nak dapatkan singkat dekat mana. Kan. Berapa persen komisen dia kena tahu kiraan dia. Macam itulah. Itu dan juga guide lah kita akan masukkan dalam group support untuk kalau dia ada tanya soalan. Benda tu biasanya semua orang ada lah benda tu. Okay. Cuma saya ada juga sediakan insentif. Insentif untuk galakkan dia buat, untuk beri dia semangat lah supaya peringkat awal dia buat kan. Daftarkan 10 orang, kekal nombor lama kan, kita bagi dia hadiah singkat percuma. Ataupun dia daftarkan 100 orang, cukup kita bagi dia hadiah cash 500 ke 1000. Itu adalah insentif lah. Ada semua yang berminat untuk menyertai perniagaan ni ataupun anda yang berminat untuk menyertai perniagaan ni ataupun anda masih lagi tercari-cari apakah perniagaan yang anda nak mulakan kan. Seperti yang Cik Pia cakap tu memang betul. Sekarang ni musim PKP kan, kesan daripada COVID ni ramai orang yang diberhentikan kerja. Ada yang kerja tapi gaji separuh. Ada yang kerja yang bergantung kepada kerja harian yang kena berkumpul ramai orang, tak ada pekerjaan. Jadi memang impact. Sedangkan ramai kawan-kawan saya sendiri pun impact. Ada yang terpaksa sampai jual lah. Ada yang kedai tutup. Bukan tutup terus. Benda ni memang banyak. Jangan pelik. Dan selepas ini mungkin akan jadi lebih teruk. Okay. Ini sebenarnya baru permulaan rakan-rakan. Jadi sebab itulah ramai orang yang mula mencari peluang perniagaan tapi mereka ni tidak mempunyai modal yang besar kan. Jadi di sini saya nasihatkan kepada rakan-rakan, jika rakan-rakan mencari satu peluang perniagaan, saya beri tips kepada rakan-rakan, saya tak mempromosikan singkat Tuan Wow. Tuan-tuan boleh buat apa saja bisnes, saya tak kisah. Kita kena tahu perniagaan ni adalah 9 daripada 10 kan sumber rezeki. Okey. Cuma kita kena tahu dalam kita nak memilih satu perniagaan, saya cadangkan kepada rakan-rakan tapis 3 perkara. Perkara yang pertama, mulalah dengan perniagaan modal yang kecil dahulu. Sebab apa tuan-tuan? Apabila kita buat bisnes atau apabila kita mulakan perniagaan, ingat perniagaan ni bukan mudah tuan-tuan. Jangan tengok orang tu kaya, beli itulah, beli inilah, hidup dia naik kereta mewah dan sebagainya. Jangan ingat dia punya bisnes tu senang, semudah yang disangka. Tak, memang susah. Saya tak suka cerita kelangit-kelangit ni. Percayalah, bisnes susah. Bisnes memang susah. Tak kira lah, Tuan Wow pun walaupun RM10, susah. Okay. Jadi, peringkat pertama, mulakan dengan bisnes produk yang modalnya yang rendah dahulu. Sebab apa? Sebab tuan-tuan kena tahu, bisnes ni apabila tuan-tuan mulakan perniagaan, lebih daripada 80% orang yang memulakan perniagaan tidak sampai pun 3 tahun dia bertahan dalam perniagaan tersebut.
Maksudnya dia buat satu perniagaan tu, tak sampai 3 tahun pun dia boleh bertahan. Dia tak dapat teruskan perniagaan dia. 80%. Maksudnya, peluang untuk awak tu gagal besar. Okey, faham? Ini saya nak nampakkan. Jadi kalau kita dah tahu 80% kebanyakannya bisnes ni tak dapat diteruskan, jangan mulakan dengan modal yang besar. Kalau tuan-tuan pergi santak modal yang besar, 80% dikatakan boleh gagal. Jadi mulakan dengan modal yang kecil. Apa-apa pun, kalau rugi, tak adalah tepuk dahi tuan-tuan. Okey, mulakan dengan produk kecil. Sebab itulah dulu saya mulakan jual bisnes singkat. Sebab dulu modal dengan RM100 saya mulakan. Jadi kalau hilang RM100 pun tak adalah saya tergagau-gagau sampai update status, marah Najib lah apa semua kan. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kalau tuan-tuan nak cari perniagaan, carilah perniagaan yang mana market untuk tuan-tuan promote produk tu luas. Kalau kita promote satu produk ni, apa-apa saja kita tengok produk tu, siapa market kita? Siapakah potensi pelanggan kita? Adakah besar ataupun kecil skop dia? Kalau kita jual satu produk tu, contoh pakaian bayi. Pakaian bayi untuk bayi perempuan yang mungkin bayi perempuan tu dia hanya orang yang certain macam ni. Lepas tu mahal pula tu. Jadi makin lama skop tuan-tuan tu nak cari pelanggan punya potensi pelanggan tu makin lama makin kecil. Jadi itu yang susah. Tapi kalau tuan-tuan buat satu produk yang market dia memang besar, contoh makanan. Jual makanan ke, jual air ke kan, semua orang minum air. Jadi kalau lagi besar market tuan-tuan tu, lagi senang tuan-tuan jual barang tu. Macam saya jual singkat, semua orang guna singkat, daripada muda ke tua, lelaki ke perempuan, semua guna. Jadi cari market yang besar. Okey. Yang ketiga yang paling penting adalah saya nasihatkanlah kepada rakan-rakan. Lagi-lagi tuan-tuan nak buat bisnes yang berkaitan dengan jual barang ni, macam saya jual singkat, jual barang kan. Carilah bisnes yang boleh produk yang boleh datangkan pendapatan kepada tuan-tuan tu, dia yang repeat sale. Okey. Sebab kita ni bila kita jual barang, cuba tuan-tuan tanya diri tuan-tuan sendirilah. Tuan-tuan nak jual barang sampai bila? Tuan-tuan nak jual barang sampai tua? Dah membongkok pun nak jual barang lagi. Kita tak akan jual barang sampai tua tuan-tuan. Senang cerita kita tak akan jual barang sampai kita matilah. Sampai satu tahap kita mesti nak berhenti jual barang. Kita dah tak larat kan? Soalnya bila kita dah tak larat jual barang, ataupun kita dah tak mampu jual barang, kita sakit dah tak boleh jual barang. Barang tu boleh bagi kita pendapatan balik tak? Kalau kita jual baru dapat untung, jual baru dapat untung, kalau kita berehat tak dapat untung, hati-hati tuan-tuan. Bisnes tuan-tuan tu dia melekat di badan. Tapi kalau tuan-tuan ada masa tuan-tuan tak nak berniaga, penat, bosan, tak ada mood nak berniaga, tuan-tuan rehat sekejap, tapi duit tu tetap ada, ini perniagaan yang baik. Biasanya perniagaan macam ni mestilah perniagaan yang produk dia produk keperluan. Bukan produk trending. Produk trending ni, waktu itu dia laku. Satu masa dia dah tak laku. Contoh apa? Mask. Mask ni, waktu ini dia laku. Satu masa dia tak laku. Nanti bila dah tak ada COVID, dia dah tak laku. Ini produk trending. Nampak tak dulu waktu tu ada orang jual. Ramai sangat dekat Facebook. Sekarang dah tak jual. Sebab apa? Sebab kerajaan dah supply banyak mask kan. Setiap tempat ada jual mask. Mana orang yang jual mask sekarang? Dah tak ada. Sebab produk ini adalah produk trending. Jadi cari produk yang keperluan supaya dia boleh menghasilkan repeat sale yang banyak. Okey. Selebihnya, nasihat saya kepada rakan-rakan, kena sabar dalam bisnes, jangan berputus asa. Okey, sentiasa berfikir macam mana cara nak tambah baik kepada tim rakan-rakan. Push all your limits, okey, dan sentiasalah ada jadual, set target untuk tuan-tuan memulakan bisnes ni. Dalam bisnes ni tak kira produk apa pun, kalau tuan-tuan tak berputus asa dalam perniagaan tersebut, pasti tuan-tuan akan capai juga, berjaya juga. Tak kira apa produk yang tuan-tuan jual pun. Ada orang jual pen pun boleh kaya-raya kan. Yang penting dia tak putus asa. Dia sentiasa fikir macam mana dia nak tambah baik bisnes dia dan dia sentiasa tak putus asa. Orang yang gagal ni dengan orang yang berjaya. Orang yang berjaya ni pasti dia akan melalui pasti dia akan melalui kegagalan. Sebab kegagalan tu adalah satu proses. Benda tu proses. Benda tu bukannya apa ini kita panggil destination. Tapi benda tu satu proses. Okey, satu perjalanan. Benda tu bukan kita panggil satu titik noktah. Tapi kalau orang yang gagal ni, sudah orang yang tak berjaya ni, sudah pasti dia ni putus asa. Orang yang berjaya, dia tak akan putus asa, tapi dia pasti ada gagal. Cuma dia tak putus asa. Tapi orang yang gagal ni, sudah pasti dia memang putus asa. Jadi tuan-tuan boleh pilih, nak jadi orang yang berputus asa ataupun tuan-tuan gagal, tapi tuan-tuan naik semula, bangkit semula. Kita ni
manusia takkan lari daripada melalui kesilapan. Sedangkan Waze pun kadang-kadang kita bawa pun dia boleh bagi jalan salah, tapi dia tak berputus asa. Tetap calculate route juga untuk bagi kita jalan yang terbaik. Sedangkan sistem pun boleh salah, apatah lagi kita ni manusia yang lemah pun kita salah. Jadi mudah-mudahan sedikit saya punya apa ni kita panggil kata-kata penutup ni dapat memberi semangat dan inspirasi lah kepada semua untuk buat bisnes.